Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang kepada semua pelajar yang menonton video ini. Yang mana pengajaran kita pada hari ini adalah untuk PJPK tingkatan 2. Kita akan kaji mengenai topik dalam buku teks ini adalah 2.0 penyalahgunaan bahan. Okey. Yang mana terpapar di skrin kamu sekarang ni adalah buku teks AnyFlip yang mana saya telah download daripada Telegram. Saya akan bekalkan juga kepada kamu supaya yang mana mungkin ada masalah dengan nak lihat buku teks, boleh gunakan bahan AnyFlip ini untuk melihat bahan pengajaran dan juga membuat nota dan sebagainya. Okey, untuk pagi ini kita akan pertamanya kita akan melihat standard pembelajaran apa yang kita akan kaji pada hari ini. Okey, standard pembelajaran yang pertama adalah menghuraikan risiko penyalahgunaan bahan. Okey, menguraikan risiko penyalahgunaan bahan. Seterusnya, mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Standard pembelajaran 3 adalah menilai faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Okey, sekiranya sempat kita akan cover ke semua 3 SP ini ataupun standard pembelajaran ini. Sekiranya tidak, kita akan sambung di lain masa. Okey, yang mana saya bacakan tadi itu adalah saya akan conteng sedikit di skrin kamu. Okey, yang ini adalah SP1, SP2 dan juga SP3. Okey, saya buat anak panah ataupun arrow dengan warna merah tu, boleh tengok di skrin kamu. Okey, kita selesai di muka surat ini, iaitu tajuk kita hari ini adalah penyalahgunaan bahan. Sebelum itu saya terangkan sedikitlah mengenai penyalahgunaan bahan ni, yang mana ada tulis di depan kamu sekarang ni, iaitu penyalahgunaan bahan seperti dadah, arak dan gam boleh menyebabkan ketagihan. Bahan-bahan ini boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan seseorang hilang pertimbangan. Perbuatan ini juga salah dari segi undang-undang negara dan agama. Perbuatan ini boleh membahayakan penagih, keluarga dan masyarakat itu sendiri. Okey, itu adalah serba ringkas ataupun gambaran awal apakah isi kandungan kepada tajuk ini. Okey. Habis di sini, saya akan bergerak ke muka surat yang seterusnya. Okey, seterusnya sebenarnya page ini dia menceritakan mengenai risiko penyalahgunaan bahan. Okey, penyalahgunaan bahan risikonya ada. Okey, risikonya ada, yang mana risiko tu merujuk kepada kesan negatif lah sebenarnya. Okey, sebenarnya risiko ataupun kesan ni dia banyak dan melibatkan 2 muka surat. Okay, saya belek untuk menunjukkan contoh pada kamu. Okey, muka surat yang ni dia menunjukkan risiko terhadap fizikal, terhadap janin, terhadap saraf. Seterusnya di muka surat yang kedua, seterusnya adalah risiko terhadap sosial, mental dan emosi, hati dan juga otak. Maknanya kalau kita sekali imbas, kita nampak risiko penyalahgunaan bahan ataupun risiko penyalahgunaan dadah ini memberi kesan terhadap bukan sahaja tubuh badan,
fizikal kita, tetapi juga memberi kesan kepada mental dan juga emosi kita. Okey. Seterusnya kita tengok risiko penyalahgunaan bahan. Okey, pertama kali kita tengok di penerangan di bahagian atas ni. Okey. Penyalahgunaan bahan boleh menyebabkan seseorang individu berisiko dengan masalah kesihatan, kegiatan antisosial dan perbuatan jenayah. Bahan-bahan yang disalahgunakan boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan seseorang individu yang terlibat mudah hilang pertimbangan dan melakukan perkara di luar jangkaan. Keadaan luar kawalan yang berlaku akan memberi ancaman kepada diri sendiri serta orang lain. Okey. Jadi secara ringkasnya penerangan ni menceritakan mengenai penyalahgunaan bahan ni boleh menyebabkan individu tu berisiko dengan masalah kesihatan, memberi kesan kepada kesihatannya. Dan sebelum dia tidak menyalahgunakan bahan tadi, badan sihat, kesihatan pun okey, physically normal, tapi selepas menggunakan bahan terlarang tadi atau penyalahgunaan bahan, fizikalnya lebih teruk, kesihatannya merosot, penampilannya makin kusam, tidak terurus, macam itulah lebih kurang. Okey. Seterusnya boleh juga membawa kepada jenayah. Kerana apa? Mungkin untuk membeli bahan ataupun dadah yang mana diperlukan oleh penagih itu tadi, tiada duit. Bila tiada duit, masalah kewangan akan menyebabkan boleh menyebabkan berlakunya jenayah. Contohnya ragut, mencuri, merompak. Kerana apa? Penagih dadah ni mereka memerlukan wang yang banyak untuk membekalkan dadah kepada mereka, yang mana kita tahu harga dadah ini tidak murah. Okey, tidak murah. Right. Seterusnya kita akan tengok satu persatu mengenai risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri. Okey, sebelum kita pergi jauh sikit, saya nak terangkan semula mengenai penyalahgunaan bahan. Okey, penyalahgunaan bahan ni sebenarnya adalah merujuk kepada sesuatu bahan yang mana penggunaannya disalahguna dan tidak menepati tujuan asal bahan tersebut. Okey, tidak menepati tujuan asal bahan tersebut. Contohnya dadah yang mana kamu kenali sebagai bahan yang terlarang tu semua, sebenarnya dadah tu ada manfaatnya. Okey, ada manfaatnya dalam bidang perubatan contohnya. Okey, tetapi disalahgunakan oleh penagih-penagih ini untuk memberikan kesan yang mana mereka manipulasi untuk diri sendiri. Contohnya ubat batuk. Okey, ubat batuk ataupun koding. Ubat batuk ni adalah ubat batuk lah kan. Boleh dibeli di farmasi untuk kegunaan yang untuk kegunaan yang betulnya lah, ubat batuk kan. Tapi kalau kamu pergi lebih jauh, ubat batuk ni kalau kita tengok dalam penyalahgunaan bahan, ada individu yang menyalahgunakan ubat batuk ni untuk menjadikan mereka lebih bertenaga. Ada orang minum untuk menjadikan bahan lebih badannya lebih tahan mengantuk untuk buat kerja. Itu contohlah. Okey, ubat batuk koding. Sekarang ni banyak sangat dadah-dadah yang berada di luar sana. Saya sebutkan contohnya pil kuda, sabu, heroin, ganja, dan yang mana baru di bawah akta racun juga ketum. Daun ketum juga termasuk di bawah akta racun, yang mana bahan ini disalahguna juga. Walaupun ada sesetengah orang mengatakan ketum ni ada manfaatnya, tapi
setelah dikaji lebih lanjut ada kesan negatifnya yang lebih besar. Okey, jadi sebab itulah akta telah digubal dan meletakkan ketum ni penggunaannya adalah di bawah akta racun. Yang mana salah lah kalau kamu menggunakannya. Okey. Okey, seterusnya kita tengok secara risiko penyalahgunaan bahan kepada fizikal individu itu sendiri. Okey, yang seterusnya mempengaruhi sistem pernafasan, saraf, jantung, metabolisme dan juga otot. Mempengaruhi sistem pernafasan, saraf, jantung, metabolisme dan juga otot. Maknanya penggunaan bahan ini mempengaruhi serta memberi kesan negatif kepada sistem saraf, degupan jantung yang tidak normal, metabolisme yang tidak normal dan juga otot tadi mungkin kurang buat pergerakan, otot lebih kecut contohnya lah. Okey, seterusnya fungsi otak terganggu sehingga menyebabkan sawan. Fungsi otak terganggu hingga menyebabkan sawan. Okey, seterusnya mata akan kelihatan merah dan berair serta hidung berhinus. Okey, kalau kamu tengok fizikal, kalau kamu tengok fizikal orang yang menagih dadah ni, kamu akan perasan physically dia akan kelihatan tidak terurus, matanya merah, berair dan hidung berhinus. Terutamanya semasa mereka tak dapat bahan tu, tak dapat dadah tu. Okey, ketagihan mereka masa tu tidak dapat dipenuhi, jadi akan menyebabkan simptom-simptom yang saya sebutkan tadi. Okey, seterusnya boleh menyebabkan perut berasa sakit, muntah, cerit berik hingga menjejaskan berat badan. Sebab itulah kalau kamu tengok normally, secara normal penagih dadah ni kurus. Kurus bukan yang kurus yang macam diet tu. Okey, kurus yang cengkung. Okey, kurus yang kelihatan tidak normal. Okey, kerana apa? Mungkin mereka ni penggunaan bahan yang mereka salah guna tu telah menyebabkan berat badan mereka terjejas. Okey, seterusnya tubuh akan menggigil akibat penurunan kadar metabolisme dalam badan. Dan yang terakhir untuk fizikal adalah penampilan diri tidak terurus dan tidak normal. Saya dah sebutkan tadi. Okey, penampilan diri mereka memang kelihatan sangat tidak terurus dan tidak normal. Kerana apa? Mereka tidak sempat untuk mengemaskan diri, tidak sempat untuk merapikan diri kerana tiada masa ataupun mungkin sudah dibelenggu dengan dadah, tidak sempat memikirkan tentang penampilan lagi. Okey, kalau kata pergi kerja tidak kemas, rambut tidak potong ataupun tidak menepati ciri-ciri seorang penampilan manusia yang normal. Okey, lama kelamaan memang kelihatan sangat tidak normal ataupun tidak terurus. Okey, itulah sedikit risiko penyalahgunaan bahan terhadap fizikal. Okey, ini sudah selesai. Dan kita beralih kepada risiko penyalahgunaan bahan terhadap janin. Okey, janin ni adalah kalau orang mengandung sebelum terjadinya bayi, terjadinya janin dulu. Okey, macam kamu lihat gambar yang dilampirkan itu adalah gambar janin. Mana kalau kamu nak tahu, saiz janin tu adalah kecil saja. Okey, kecil saja dan tidak mempunyai bentuk yang normal lagi bagi seorang manusia. Okey, peringkat ni janin sedang terbentuk lagi, masih peringkat awal. Okey, kita tengok risiko penyalahgunaan bahan ataupun kesan penyalahgunaan bahan terhadap janin. Okey, yang pertama dipoinkan di situ adalah saiz kepala yang terlalu kecil berbanding tubuh. Dia boleh menyebabkan kepala tu pembesarannya tidak normal ataupun tidak sekata dengan tubuh. Kepalanya kecil berbanding tubuhnya yang sudah besar, jadi kelihatan tidak sekata atau tidak normal lah. Okay, seterusnya dia boleh juga menyebabkan keadaan muka yang rata dan kelemahan pada sendi-sendi dan juga
otot, sendi-sendi dan juga otot. Seterusnya mengalami kekurangan berat badan. Mengalami kekurangan berat badan bila waktu lahir. Kebiasaannya bayi yang normal ni 2 hingga 3 kilo lebih macam tu. Tetapi bila ada mungkin ibunya seorang penagih dadah, saya sebutkan di sini mungkin penagih dadah, dadah ni banyak jenis, boleh menyebabkan masalah pada janin dia, menyebabkan masalah kekurangan berat badan. Mungkin lahir dalam berat yang 1 kilo ataupun kurang daripada 1 kilo. Jadi itu berisiko ataupun berbahaya kepada janin tadi. Yang paling diketakuti adalah janin tadi mengalami kecacatan. Kecacatan ada 2 lah. Satu, kecacatan fizikal ataupun kecacatan pada mental dia. Kalau fizikal ni mungkin tidak cukup anggota badan ataupun tidak sempurna anggota badan. Manakala kecacatan pada mental ni mungkin boleh seperti IQ yang tidak normal ataupun mengalami masalah-masalah mental yang lain seperti yang mana tidak kelihatan secara fizikal. Ini saya bukan cikgu sains, saya cakap secara contoh saja. Mungkin mengalami masalah contohnya yang tidak sempurna fizikal macam autisma, apa lagi yang kamu tahu, autoaktif ataupun lembab ataupun masalah-masalah mental yang berkaitan lah. Ini boleh rujuk kepada guru sains kamu untuk penerangan lanjut. Selanjutnya kita beralih kepada risiko penyalahgunaan bahan terhadap saraf. Saraf ni bila kita salah gunakan bahan tu ataupun salah guna dadah, boleh menyebabkan kerosakan saraf-saraf yang terdapat dalam tubuh. Boleh menyebabkan saraf kita ni rosak yang berada dalam tubuh. Yang mana kesan ni bukan guna dadah tu atau salah guna dadah terus dapat kesan ni. Dia memakan masa ataupun jangka masa yang panjang baru boleh kita lihat kesan ni. Bila jangka masa panjang maknanya mungkin 10 tahun, 15 tahun. Tapi dalam masa yang sama kesan tu makin lama makin nampak makin teruk. Mungkin pada awal tu penyalahgunaan bahan tak nampak sangat kan, tapi bila dah lama-lama makin ketara lah dia punya kesan. Kita tengok kepada poin yang kedua pula, menyebabkan kecenderungan mendapat pelbagai jenis penyakit seperti sindrom Wernicke-Korsakoff dan kerosakan sel-sel otak yang seterusnya membawa komplikasi psikiatri. Bila sebut perkataan psikiatri itu adalah menyebabkan mental, boleh menyebabkan pemikiran jadi tidak normal. Bila tidak normal kita panggil apa? Gila lah, lebih kurang macam tu. Macam orang gila lah. Untuk risiko penyalahgunaan bahan yang pesulat 152 ni saya dah terangkan secara ringkas. Saya ulang ataupun recap sekali lagi. Penyalahgunaan bahan ni adalah bahan yang mana tujuan asalnya disalahgunakan untuk tujuan yang lain. Sebab tu kita sebut term penyalahgunaan bahan yang asalnya disalahguna. Contoh saya ambil analogikan pisau lah. Pisau ni ada kegunaan kepada kehidupan kita. Tetapi pisau juga boleh disalahguna. Kegunaan asal pisau tadi untuk potong sayur, potong daging, potong ikan. Tapi bila disalahguna untuk buat apa? Untuk buat jenayah, ataupun untuk mencederakan orang, itu adalah contoh penyalahgunaan bahan. Pisau tu tak salah, tapi penggunaannya yang perlu betul. Samalah dengan tajuk perbincangan kita hari ini, penyalahgunaan bahan. Bahan tu tak salah, tetapi penggunaannya yang menentukan sama ada disalahguna ataupun digunakan pada jalan yang betul. Baik. Saya akan tinggalkan muka surat ini untuk beralih kepada risiko muka surat seterusnya.
Okey, untuk risiko yang seterusnya saya nak sentuh daripada bawah dulu. Iaitu risiko kepada hati. Okey. Risiko kepada hati. Hati akan mengalami kerosakan yang serius seperti sirosis hati yang boleh membawa maut. Okey, dia sebut sini boleh membawa masalah sirosis hati yang boleh membawa maut. Maknanya penyalahgunaan bahan ni boleh menyebabkan maut dengan berbagai cara. Untuk hati ni mungkin yang paling teruk adalah sirosis. Okey. Dan juga poin yang kedua, mengurangkan kemampuan hati untuk berfungsi dengan sempurna. Okey, mengurangkan kemampuan hati untuk berfungsi dengan sempurna. Okey, bila organ badan kita tidak berfungsi dengan baik, maknanya dia akan menjejaskan keseluruhan fungsi badan kita tadilah. Okey, bila satu organ terjejas, maknanya adalah masalah kesihatan yang akan kita hadapi. Okey. Right. Itu 2 poin untuk kesan ataupun risiko terhadap hati. Seterusnya kita pergi kepada risiko terhadap otak. Risiko terhadap otak. Okey, poin yang pertama, bahan terlarang akan mengawal minda dan merosakkan pemikiran. Okey, kalau kamu tengok orang menagih dadah ni, fikiran dia tak normal. Okey, mental dia tak normal. Dia sanggup mencuri, dia sanggup merompak, dia sanggup meragut. Kerana apa? Pemikirannya tadi sudah di luar batas normal manusia. Okey, pada dia meragut, merompak tu bukan satu lagi benda yang dilarang untuk dibuat. Pada dia itu adalah satu cara untuk mungkin pada dia mendapatkan duit ataupun wang untuk membeli dadah. Ini memang berlaku lah. Kalau kamu tengok berita-berita, banyak kes-kes ragut tu yang mana bila ditangkap, bila disuat siasat, sebenarnya pelakunya adalah penagih dadah juga pada masa yang sama. Okey, poin yang kedua, kita tengok hilang rasa malu, fikiran bercelaru, pergerakan menjadi tidak terkawal. Bila kita salah guna dadah, kita hilang rasa malu. Kita tak ada rasa malu untuk buat apa-apa. Sebab tu kalau kita tengok orang pergi kelab malam, orang pergi disco, bila mereka ambil dadah, mereka boleh berjoget 3-4 jam tanpa masalah, tak penat, tak ada rasa malu. Okey, tak ada masalah. Jadi pergerakan mereka pun tak terkawal. Mereka jadi aktif, nak sentiasa bergerak, nak sentiasa bergoyang sana bergoyang sini kan. Jadi untuk melampiaskan mereka punya keinginan tu tadi. Okey. Right. Seterusnya, sukar menerima pelajaran, membentuk idea spontan, menentukan fikiran, buat pertimbangan dengan teliti. Sebab tu kalau kita tengok orang menagih dadah ni, dia susah nak buat keputusan. Okey, hidup dia mungkin pasif, berada di tempat tu saja. Okey. Tak boleh nak bincang benda-benda yang rumit, tak boleh nak buat keputusan. Tak ada apa-apa yang boleh kita harapkan daripada mereka ni. Okey. Seterusnya, poin yang keempat adalah semakin banyak bahan terlarang dalam badan, fungsi otak semakin tidak terkawal sehingga tidak sedarkan diri dan seterusnya boleh mengakibatkan maut. Okey, secara ringkasnya saya terangkan macam ni lah. Makin lama orang menghisap dadah ataupun seseorang itu menggunakan dadah, apa-apa jenis sahajalah, okey, kesan negatifnya akan semakin teruk. Okey, makin teruk, makin ketagih, makin tak boleh nak kawal. Okey, kalau dulu awal-awal penggunaan boleh sembunyikan lagi, boleh pergi kerja, boleh bergaul secara normal. Tapi selama kelamaan, bila duit sudah habis, bila fikiran makin tidak normal, okey, mereka akan hilang kawalan ataupun menjadikan fizikalnya secara tidak terurus, mentalnya tidak normal. Kita boleh kenal orang yang menagih dadah dengan orang yang normal. Okey, kita boleh kenal. Okey, habis kepada risiko terhadap otak, kita tengok risiko terhadap mental dan emosi. Okey,
mental dan emosi ni dikenali sebagai kesan psikologi. Okey, penagih ni akan berasa seronok, terangsang, halusinasi dan khayal. Berasa seronok, terangsang, halusinasi dan khayal. Sebab tu kalau kita tengok ada bila dibuat, kenapa kamu isap dadah? Saya isap dadah sebab nak lupakan masalah yang berlaku. Ada masalah kewangan. Jadi bila mereka ada masalah, mereka akan mencari dadah untuk melupakan sebentar masalah-masalah mereka. Tapi pada hakikatnya masalah tu masih ada. Okey, masalah tu masih ada dan tak hilang pun, tak selesai pun. Tapi bila ambil dadah, mereka lupa sebentar. Mana sebenarnya itu adalah menipu diri sendiri, yang mana mereka tidak menyelesaikan masalah tu. Mereka hanya lari sebentar dan masalah tu masih ada. Okey, ada yang sampai saya gariskan perkataan halusinasi di situ. Okey, halusinasi. Okey, saya padam balik supaya kamu boleh baca. Okey, halusinasi ni adalah macam berkhayal ataupun ada pemikirannya sudah berada di satu tahap yang lain, yang mana mereka ni boleh terbayangkan sesuatu yang tidak ada pun. Contohnya kan, kita bila orang sekeliling penagih dadah tadi, mungkin mereka anggap orang sekeliling tu seorang polis, walaupun hakikatnya tidak pun. Mungkin mereka berfikiran buruk terhadap orang sekeliling. Bila nampak ramai-ramai ataupun nampak je polis, mereka akan risau. Mereka, polis ni datang nak tangkap aku ke, ataupun khayal. Bila khayal ni, mereka berkhayal sekejap supaya bila khayal tu mereka akan hilang. Mereka hilang dan berada dalam dunia sendiri. Okey, seterusnya hilang kawalan diri dan pemikiran, tidak berasa segan sila untuk melakukan perkara di luar batasan khalayak ramai. Okey, mereka tak malu ataupun tak ada rasa segan atau malu dah nak buat apa-apa, yang mana kalau kita nak buat, orang normal nak buat dia malu. Tapi bila hisap dadah je, guna dadah, mereka tak malu dah nak buat apa-apa. Joget di khalayak ramai ke, tu contohlah. Right. Poin seterusnya, berkeluh kesah, gian dan amat menderita jika tidak mendapat bekalan bahan terlarang. Inilah masalahnya. Bila menagih dadah ni, mereka memerlukan bahan tu sepanjang masa. Bila tidak dapat bahan tu, mereka akan menjadi gian. Bila gian, adalah dia punya bila gian tu akan berkeluh kesah, dan fikiran pun kacau, pening kepala, masalah lah, badan pun lemah. Itu contohlah. Seterusnya, boleh bertindak ganas dan hilang kawalan emosi. Contohnya bila tidak dapat melampiaskan gian dia tu, dia boleh bertindak ganas dan hilang kawalan emosi. Kalau kamu baca berita-berita ataupun boleh tengok di rancangan TV 999, banyak mereka tunjukkan contoh bila seseorang tu, contohnya dalam satu keluarga tu, anaknya tidak mendapat bekalan dadah. Dia ugutnya ibu dia untuk memberi wang. Jika tidak beri wang, keluarkan pisau ataupun sanggup mencederakan ahli keluarga untuk dapatkan duit tadi. Right. Seterusnya, poin yang terakhir untuk ini mental dan emosi adalah mengalami gangguan mental dan menjadi tidak waras. Tidak waras ni dalam bahasa mudahnya adalah gila lah. Mentalnya tidak sempurna lagi sebagai seorang manusia. Okey, keadaan mentalnya berada pada satu tahap yang tidak normal lagi seperti manusia biasa. Okey, kita beralih kepada kesan sosial. Kesan sosial. Kesan sosial ni kalau saya dah sebut tadi, hati, otak, itu adalah secara fizikal. Sosial ni adalah apa yang berubah sekeliling, ataupun macam mana kita boleh tengok interaksi penagih dadah tu kepada keadaan sekelilingnya. Yang pertama, dia hilang minat dan tidak mempedulikan tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh,
katalah seorang bapa tu menagih dadah. Okey, apa tanggungjawab seorang bapa? Tanggungjawab seorang bapa adalah cari rezeki, keluar bekerja, sara keluarga kan. Tapi bila bapa tu menjadi penagih dadah, dia akan hilang minat, tidak pedulikan tanggungjawabnya lagi. Okey, mungkin dia tak nak bekerja, dia nak duduk saja rumah, layan perasaan giam tu, sampailah fikirannya pun dah jadi tak normal. Okey, sekejap je, saya ada sedikit nak berhenti. Okey, poin yang kedua, kita kembali lagi. Okey, prestasi dan disiplin kerja akan merosot. Prestasi dan disiplin kerja akan merosot. Tingkah laku dan sikap akan berubah daripada apa yang biasa diamalkan sebelumnya. Contohnya daripada seorang yang pendiam kepada periang. Okey, penagih dadah ni mungkinlah pada awalnya mereka menggunakan dadah, kita nampak perubahan yang mungkin dinampak macam boleh buat kerja dengan lebih kuat, boleh bekerja dengan lebih lama. Tapi lama kelamaannya, bila badannya sudah mendapat kesan, bila badannya sudah merosot, dia akan memberi kesan kepada prestasi dan disiplin kerja. Okey, bila dah tak sihat, dah badan dah tak berapa fit macam awal-awal, macam sebelum menghisap dadah tu, okey, datang kerja pun dah jadi lambat. Okey, buat kerja pun dah tak produktif, tingkah laku pun dah tak macam normal, suka lawan bos contohnya, ataupun kerja pun dah tak boleh buat, apa yang sepatutnya dia buat dia tak buat. Okey, seterusnya boleh jadi daripada riang ceria boleh jadi pendiam. Poin yang seterusnya, tidak menghiraukan kesihatan diri. Okey, tidak menghiraukan kesihatan diri. Okey, kesihatan diri ni yang mana akan merosot, okey, sedikit demi sedikit, tapi mereka tak kisah pun. Okey, asalkan gian tu ataupun ketagihan tu dapat dipuaskan. Okey, kesihatan diri pun dah tak menjadi satu keutamaan lagi, tak nak jaga kesihatan lagi dah. Okey, seterusnya menjadi bersikap pemarah sehingga berlaku perpecahan, penderaan dan keganasan dalam rumah tangga. Okey, inilah yang paling bahaya bila satu individu ni menagih dadah. Bila dia ada keluarga, boleh terjadinya penderaan ataupun keganasan dalam rumah tangga. Kalau seorang ayah, mungkin mereka mendera anaknya untuk mendapatkan untuk melampiaskan kemarahan ke, ataupun dia tak dapat apa yang dia nak, dia marah ataupun dia dera anaknya. Okey, pukul ahli keluarga, isteri ataupun anak. Jadi bila benda-benda ni merosakkan keluarga dan menjadikan masyarakat tu lebih teruk lah. Okey, inilah yang banyak menjejaskan orang lain. Bila menyalahgunakan dadah tadi, okey, bukan kata kesan kepada diri sendiri, orang sekeliling pun akan terjejas sama. Okey, poin yang seterusnya, lebih suka hidup menyendiri. Okey, orang yang menyalahgunakan dadah ni atau menyalahgunakan bahan ni, mereka lebih suka menyendiri kerana mungkin ada stigma ataupun persepsi daripada orang normal yang tak nak bergaul dengan mereka. Jadi bila mereka bergaul pun lebih banyak dengan golongan-golongan yang mungkin sefitrah dengan mereka, yang mana kawan-kawan mereka yang mana salah gunakan dadah tu sendiri juga. Mungkin mereka lebih banyak bergaul dengan kawan-kawan yang sebegitu juga. Okey, dan seterusnya disisih oleh keluarga dan masyarakat. Okey, keluarga pun jadi tak suka kepada kita, tak nak bergaul dengan kita, tak nak ambil peduli. Lama kelamaan mungkin dibuang oleh keluarga. Bila dibuang oleh keluarga, tak boleh nak pergi mana, merempat sana sini. Okey, jadi ini satu benda yang sangat menyedihkan lah bagi kita. Okey, mulanya salah gunakan bahan sahaja, lepas tu kurang duit, tak cukup duit nak beli dadah tadi, buat jenayah. Okey, lama-lama badan makin teruk, kesihatan makin merosot. Okey,
boleh buat jenayah lah apa semua. Seterusnya keluarga pun dah tak sanggup nak terima ataupun tak sanggup nak bersekongkol dengan kita. Keluarga pun buang penagih tu tadi. Bila jadinya macam tu, mereka akan tersisih hidup dalam dunia mereka sendiri, dan akhirnya bukan kata individu saja yang mengalami kesan negatif, tapi masyarakat juga mengalami kesan negatif yang mana kita tak nak lah berlaku dalam masyarakat kita tu tadi. Okey, tengok daripada dadah yang mana benda tu adalah ubat ataupun ada kegunaannya dalam perubatan, tapi bila disalahguna bukan saja menjejaskan diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Okey, ini adalah sedikit lah tajuk yang kita bincang pada hari ini. Okey, saya harap kamu semua dapat memahami apa yang saya telah terangkan kepada kamu. Okey, sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun nak tanya apa-apa, boleh terus rujuk cikgu melalui WhatsApp, message, call dan sebagainya. Okey, jadi selesailah sudah tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Okey, terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Tugasan cikgu akan beri dalam grup WhatsApp kelas kamu, boleh tengok di situ nanti. Okey, kita akan berjumpa lagi pada waktu yang sama pada minggu depan. Okey, terima kasih join kelas ini. Okey, selamat berjumpa lagi. Okey, bye.